Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ceria, salam bahagia dan insya-Allah semoga pagi ini kita bangun dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada hari ini, pada semalam, dan pastinya kita nak jadikan hari ini lebih baik dengan niat yang lebih baik insya-Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti kepada ahli keluarga, kepada masyarakat, kepada ummah keseluruhannya insya-Allah. Sama-sama kita banyak-banyakkan berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan ini dikatakan oleh Sayyidina Anas, inilah antara doa yang Rasulullah SAW sangat suka. Sebab apa? Menggabungkan hasanah di dunia, kebaikan dengan ahli keluarga, dengan orang sekeliling, dengan pekerjaan, dengan kehidupan kita, dan juga kita mengharapkan hasanah di akhirat untuk mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita usahakan di dunia ini insya-Allah, insya-Allah. Dan para penonton, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami daripada pagi tadi. Barangkali insya-Allah terima kasih kerana memilih buka-buka je, nak buka TV je, TV Al-Hijrah. Dan Alhamdulillah insya-Allah saya ucapkan selamat pagi, salam ceria kepada semua yang sedang menonton dan juga mereka yang sedang meninggalkan jejak di Facebook ni. Ramai ni sedang menonton ni. Cik Rosdin sama seperti biasa. Waalaikumsalam insya-Allah. Semoga dalam rahmat Allah. Idah Nadia, Saziatul Siddiq, Junaidah Mukhtar, Ummu Mardiah, Maya Khaisarami dan semua yang sedang menonton. Hari ini untuk pengetahuan para penonton, saya kira tajuk yang cukup cantik, yang mana inilah yang perlu kita tuntut pada hari ini untuk menghadapi kehidupan yang penuh pancaroba. Antara tajuknya iaitu berkenaan apa hari ini? Tajuk kita, didik anak sabar dan pemaaf. Bila saya kupas sikit didik anak sabar dan pemaaf, mestilah nak mendidik anak, mestilah hasil daripada ibu bapa yang sabar dan maaf. Jadi bagaimana untuk kita mempunyai sabar dan maaf itu untuk menghasilkan anak dan keturunan keluarga yang sabar dan pemaaf. Dan pastinya ini kita akan mengikut sandaran daripada nabi-nabi yang terdahulu, bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sabarnya melayan anak-anak dan sebagainya. Supaya apa? Untuk kita ni mengikut jejak-jejak nabi ni, untuk kita sama-sama berkumpul dengan nabi-nabi di syurga. Untuk kita jadikan hari ni, kalaulah kita ni macam asyik marah aja kan, balik kerja marah, nak anak nak pergi sekolah marah, ni dah kenapa, scarf mana, stokin mana. Jadi emosi anak tu menyebabkan mungkin dekat sekolah pun dia jadi marah dengan kawan-kawan kan. Dia jadi tak sabar. Macam tu juga dengan kita pun dah marah. Pergi kerja pun jadi Allah tertinggal kunci lah pula kasut, stokin sebelah lain pula. Cik baik pakai stokin betul jadi kita tidak mahu rangkaian ketidaksabaran dan ketidakmaafan itu berantai. Maka hari ini insya-Allah semoga sama-sama kita tuntut ilmu, kita belajar dengan ustaz bagaimana untuk kita mengambil ibrah daripada nabi-nabi terdahulu. Untuk apa? Kita nak kebahagiaan, kita nak syurga. Walaupun kita kat dunia ni, tapi janganlah kita alah tak apalah, biarlah rasa macam sengsara sikit, semoga beroleh syurga nanti kan. Bagaimana untuk kita beroleh syurga? Kita tidak mengamalkan sifat-sifat ahli syurga. Jadi kita nak sekarang ni pun kita berasa dalam syurga dah lah kan, syurga duniawi insya-Allah. Dan semoga amalan-amalan kita, kebaikan kita membawa ahli keluarga kita seluruhnya untuk mempunyai rumah di syurga kelak. Itu yang paling penting sekali untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tajuk hari ini daripada kita nak tadabbur dulu sikit insya-Allah daripada surah Yusuf kan, betul tak insya-Allah? Surah Yusuf ayat yang ketiga, jom kita tengok. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan Al-Fadil, the one and only, yang rasanya inilah one and only, Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman insya-Allah, Jurulatih Utama Tadabbur Center, yang akan bersama-sama dengan kita. Jom para penonton, kita buka Quran insya-Allah ayat yang ketiga. Kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Maksudnya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ini adalah basic. Dan selepas ini masuklah kisah Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf bagi tahu ke ayah dia, iz qala Yusuf li abihi ya abati,
ayat word dia pun ya abati tu pun memang macam menusuk kalbu. Ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar raaituhum li sajidin. Dan rentetan cerita inilah yang akan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Panjang pula warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi Ustaz, kita tajuk kita didik anak sabar dan pemaaf. Cantik sangat ayat ni. Dimulakan dengan mukadimah. Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita panduan Al-Quran. Dan seterusnya secara spesifik kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf, seorang anak cerita dekat ayah dia. Tiba-tiba rasa nak teriak tau Ustaz. Sebab nowadays, bahasa orang kampung ini nowadays, susah kita nak jumpa anak yang nak cerita kepada ibu bapa. Kenapa kita tak jumpa? Sebab ibu dan ayah tidak pernah menjadikan anak itu adalah teman untuk bercerita. Oleh itu, sebelum itu kita tadabbur dulu ayat yang ketiga. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih banyak-banyak pada Puan Ami Sofia selaku pengacara kita pada pagi ini. Terima kasih kepada seluruh para penonton TV Al-Hijrah saluran 114 sama ada di kaca TV maupun di Facebook. Syukur pada Allah kita memilih topik daripada sebaik-baik kisah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Al-Quran. Ayat yang Puan Ami bacakan tadi, Allah Taala menyebut ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Antara sebab surah Yusuf menjadi sebaik-baik kisah adalah kerana Allah Ta'ala sendiri yang menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf, bukan makhluk. Jadi apabila Allah Ta'ala sendiri, pencipta Nabi Yusuf, pencipta Nabi Yaqub dan pencipta kita semua menceritakan kisah ini, maka kita akan dapati Allah Ta'ala tidak sekadar memberitahu tentang peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Dalam bahasa mudahnya, dia bukan setakat kisah sejarah Puan Ami, tetapi kisah yang padanya ada ibrah. Sebab itulah di penghujung surah Yusuf, Allah Ta'ala mengumumkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Semua kisah yang bakal dipaparkan ini adalah berkonsepkan ibrah. Puan Ami tahu ke tidak ibrah itu maksudnya apa? Pelajaran kan? Sebab perkataan ibrah ini sendiri, Puan Ami dan semua, berasal daripada perkataan abara. Abara ni maksudnya abir, orang yang menyeberang, orang yang melintas, orang yang berpindah dari satu lokasi ke satu lokasi. Sebab tu orang Arab panggil kenderaan untuk mengangkut penumpang naik kapal dipanggil al-abbarah. Maknanya ibrah ini berasal daripada perkataan yang bermaksud perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Jadi nak habaq mainnya, nak katanya, apa yang dipaparkan dalam surah Yusuf adalah cerita-cerita yang boleh dipindahkan. Perangainya, kualitinya, sama ada kualiti baik atau kualiti tidak baik. Jadi yang kita nak ambil hari ini adalah kualiti sabar dan pemaaf. Jadi jangan kita sekadar baca menganggap kualitinya ada pada nabi-nabi terdahulu. Yelah, dia tu nabi, siapalah kita. Itu mindset yang ada. Sedangkan Allah Taala kata dia berkonsepkan ibrah. Maknanya kamu patut tanya, kamu ada tak perangai ini? Cerita ini dipaparkan secara ahsanal qasas. Allah Taala sebaik-baik pencerita, bila memaparkan, dia akan memaparkan dalam bentuk ada kaitan dengan kamu. Kamu boleh pindahkan kualiti ini ke dalam diri kamu. Ya, jadi itu yang kita nak ambil pada hari ini Puan Ami, insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah, dan juga terima kasih kepada penerbit kerana saya kira memilih surah Yusuf untuk kita antara yang untuk kita ceritakan pada hari ini. Sebab saya ingatnya dulu masa zaman belajar, antara kisah yang terbaik dalam surah yang terbaik adalah surah Yusuf kerana dia merangkumi seluruh kehidupan. Setuju. Sebenarnya semua, tetapi ini adalah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahsanal qasas. Okey, jadi Ustaz, kita mula dengan bagaimana Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Kalau kita tengok bagaimana Nabi Yusuf, dia kata ke ayah dia, ya abati dan sebagainya. Kemudian dijawab pula kepada Nabi Yaqub kepada anak dia, qala ya bunayya. Jadi kita tengok macam walaupun perkara itu kita tidak nampak secara dramatik, dia tidak nampak secara visual, tapi perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih sayang. Kisah anak beranak yang boleh kita contohi,
Nabi Yakub dengan penuh kasih sayang, Nabi Yusuf yang penuh dengan rasa rendah dirinya. Dan kalau dapat Ustaz ceritakan rentetan akhirnya daripada perkataan, daripada mimpi Nabi Yusuf ini menjadi kisah Nabi Yusuf yang boleh kita jadikan iktibar. Silakan dengan mukaddimah perhubungan itu terlebih dahulu. Betul, Puan Ami, surah Yusuf bermula dengan interaksi yang berlaku antara anak dengan ayah. Seorang anak yang mencari ayah. Itulah ayat pertama sekali dalam 100 ayat tentang kisah Nabi Yusuf. Bukan kebetulan Allah Ta'ala membuka tirai kisah ini dengan anak cari ayah. Anak lelaki Lalu anak lelaki pula tu cari ayah, bukan cari mama. Masya Allah. Hari ini bukan mudah nak ada kualiti ayah seperti ini, termasuk saya yang bercakap di hadapan ni. Sebab tu bila kita tengok kisah-kisah macam ni, berpegang pada konsep ibrah, berpegang pada konsep paradigma ibrah ini. Jadi ayat tu tuju pada kita, wahai ayah-ayah semua, adakah Yusuf dalam hidupmu mendatangimu apabila ada permasalahan dalam hidup, atau kamu sebenarnya telah membina tembok, telah membina penghalang yang menyebabkan suasana yang ada dalam rumah tangga tu menyebabkan anak hilang mood, tak ada semangat nak bertanya kepada ayah. Dalam Quran, Puan Ami, tidak sedikit kisah-kisah ayah yang berinteraksi dengan anak. Bukan sekadar kisah Yakub alaihi salam dengan anak anda Yusuf, tetapi kita ada kisah Ibrahim alaihi salam dengan anak andanya Ismail. Kita ada kisah Nabi Nuh alaihi salam dengan anak andanya. Kita ada kisah Luqman dengan anak andanya. Nak katanya hari ini mengapa Allah Taala banyak bagi penekanan pada ayah? Sebab itu yang hilang pada akhir zaman ni. Allahu Akbar. Itu yang yang boleh dikatakan orang-orang lelaki seperti saya menggunakan alasan sibuk bekerja mencari nafkah di luar sana untuk tidak beri perhatian membangunkan anak, membangunkan kualiti anak. Sedangkan kita faham ayah-ayah bekerja di luar sana, tetapi biarlah ada quality time, biarlah ada masa yang singkat tetapi berkualiti. Yusuf alaihi salam bertanya, mengajukan kepada ayahandanya dengan panggilan ya abati, wahai ayahanda yang saya sayangi. Ini menunjukkan ayah sangat mudah didekati. Ayah tidak pernah kata kau rujuk mama kau boleh tak? Ataupun ayah tidak pernah berkata appointment dulu ataupun kejap lagi boleh. Ayah menganggap kedatangan anak berkenaan adalah bukan kebetulan daripada Allah. Anak berkenaan nak mengadu sesuatu yang barangkali ada hikmahnya. Dan mujur si ayah beri masa, dan mujur si ayah mentafsirkan apa yang anak telah luahkan. Itu orang panggil, itulah beginning segala-galanya. Kalau tidak kerana mimpi ini, barangkali kita tak akan faham ke arah mana surah ni akan berakhir. So starting surah ni adalah mimpi yang diluahkan. Dan starting surah ni adalah ayah mentafsirkan mimpi. Kerana ayah tafsirkan mimpi lah anak tahu ke mana hala tuju hidup dia. So dia adalah kemenangan masa yang diberikan oleh ayah. Allahu Akbar. Kalau ayah tak bagi masa, saya rasa Yusuf takkan luah. Dan sampai bila-bila dia takkan tahu apa makna mimpinya, dan barangkali dia anggap mainan tidur sahaja. Ya Allah, itu maknanya peranan ayah. Dan para penonton, saya kira hari ini saya minta untuk semua yang menonton, kalau kaum-kaum ibu boleh tag suami dan ayah. Saya kira ini tajuk yang cukup baik untuk membina peribadi anak-anak melalui kepribadian ibu dan ayah, terutamanya ayah, sebab kita lebih fokus kepada ayah pada hari ini. Dan juga kepada anda boleh juga share di Facebook masing-masing, barangkali kerja kan, lepas ni boleh tengok dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa saya kata macam ni, baru-baru ni Ustaz, tular di Facebook dan sebagainya, untuk melahirkan anak yang berkualiti yang dan sebagainya, ibu haruslah begini, ibu haruslah begini. Di mana peranan ayah? Inilah hari ini kita nak bincangkan, di mana peranan ayah. Seolah-olah semuanya berada di pundak ibu, tetapi sebenarnya harus mempunyai kerjasama kedua-dua ibu dan ayah. Okey, Ustaz, saya suka untuk mengambil satu soalan daripada penonton di Facebook daripada Encik Rosdin. Berkenaan dengan, dia berkaitan dengan Ustaz kata tadi, daripada ayah memberi masa dan sebagainya. Salam Ustaz, dah cuba didik anak dengan sifat sabar dan jadi pemaaf. Terima kasih Encik Rosdin sama. Ini seorang ayah ni. Tapi nampak macam tidak berjaya seperti yang diharapkan, sampai kita pula jadi tak sabar. Mula kita dah sabar dah, kita nak anak kita jadi sabar, tapi
tak menjadi sampai kita pula jadi hilang sabar tu. Jadi bagaimana kita nak rungkaikan fenomena ini, dan kalau dapat kita kaitkan bagaimana sabarnya Nabi Yaqub dengan pelbagai, walaupun bukan Nabi Yusuf, pelbagai kerana anak-anak yang lain yang sepatutnya yang apa yang orang buat tu menghancurkan hati, perasaan dan harapan Nabi Yaqub itu. Terima kasih pada yang bertanya. Terima kasih Puan Ami. Sebenarnya saya pun bukanlah orang yang terbaik untuk kupas persoalan-persoalan daripada tuan-tuan perempuan sekalian, sebab anak pun kecil-kecil lagi Puan Ami. Ya. Tapi berkongsi teladan-teladan daripada Nabi Yaqub. Saya rasa menjawab persoalan ini iaitulah kita nak anak tu jadi penyabar, jadi pemaaf. Tapi tak jadilah Ustaz. Macam mana nak buat? Soalan paling penting adalah kenapa nak anak? Apa tujuan dapat anak? Bagaimana cara kita pandang anak? Saya kira ini bukan persoalan yang remeh. Kita kena jawab betul-betul soalan ni. Kalau kita melihat anak sebagai pemberian nikmat daripada Allah, dan setiap nikmat akan disoal, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dengan nikmat yang aku kurniakan, kata Allah, kamu akan dipertanggungjawabkan, kamu akan ditanya. Soalannya adalah ditanya tentang apa? Adakah akan ditanya, kau telah berjaya mengubah anak-anakmu ataupun tidak? Okay. Kalau itu soalannya di akhirat, Nabi Nuh alaihi salam dalam bahaya. Kerana anaknya salah seorang kufur. Kalaulah soalannya adalah adakah kau berjaya mengubah anak-anakmu, maka beberapa para anbiya dalam masalah seperti Nabi Adam alaihi salam. Kerana salah seorang anaknya telah melakukan jenayah bunuh buat kali pertama di atas muka bumi. Jadi betul kan cara kita memandang tujuan mendapat anak, dan apakah soalan yang Allah Ta'ala ajukan? Soalan yang akan diajukan adalah adakah kau telah berusaha untuk membantu membangunkan akhlak anak-anakmu? Adakah engkau sudah membuka mulut memperingatkan anak-anakmu? Adakah engkau sudah berdakwah melakukan yang terbaik untuk mengubah anak-anakmu? Soal natijah Puan Ami, soal jadi ke tak jadi, itu bukan kayuko dalam pendidikan anak-anak menurut kisah Nabi-Nabi ni. Kita kena buat yang terbaik kerana Nabi-Nabi melakukan yang terbaik. Nabi-Nabi seperti Nabi Yaqub alaihi salam tidak pernah putus asa mendidik anak-anaknya. Kalau kita perhati satu persatu, Nabi Yaqub tidak mengambil pendekatan blaming. Nabi Yaqub mengambil pendekatan educating. Ya, sikit-sikit bila dia tegas dengan anak-anaknya, dia akan sebut beberapa sifat Allah. Nak katanya anak, dia tak putus asa didik anak. Dia tak pandang masalah anak-anak tu yang pernah menghancurkan hati budinya sebagai penghalang untuk dia terus mendidik, dan tidak menjadi penghalang untuk dia keep improving pendekatan dalam mendidik anak-anak. Jadi Allah Ta'ala bagi anak sebab Allah Ta'ala nak uji kita. Adakah anak ini engkau telah berusaha untuk membentuknya? Engkau akan diuji di situ. Atau anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang kau langsung tidak bertanggungjawab kepadanya. Jadi saya kira kita kena definisikan betul-betul apa kayuko parenting yang berjaya. Bagi saya bukanlah anak tu menjadi orang yang luar biasa kepahlawanannya, jadi Nabi Yusuf belaka. Sebab surah Yusuf memang memberitahu realiti. Tak semua jadi kaukaban. Tak semua jadi rasul. Ada yang tak mampu jadi matahari, hanya sekadar jadi bintang-bintang. Jadi kita kena faham supaya kita tidak terlalu, orang kata apa Puan Ami, perfectionist. Terlalu mengejar kesempurnaan. Anda tak boleh terima keadaan anak tu yang tak berapa nak jadi macam yang kita expect. Itu dia. Dan barulah sempurna kehidupan ni sebab ada yang jadi kaukaban, ada yang jadi syams, ada yang jadi qamar. Kalau semua jadi qamar, siapa nak jadi kaukab kan? Okey, jadi Ustaz, kalau kita tengok sebenarnya kehidupan hari ini kita diuji. Sebenarnya nabi-nabi, walaupun nabi yang Allah sayang, nabi yang Allah jamin, sebenarnya diuji barangkali hampir ataupun lebih daripada kita. Contohnya Nabi Yaqub, bagaimana dengan anak-anak yang lain, pergi buang Nabi Yusuf, lepas tu balik tipu pula. Tu anak Nabi tu Ustaz. Bagaimana dengan anak Nabi Nuh yang tak nak ikut Nabi Nuh. Bagaimana dengan, kalau kita tengoklah kan, maksudnya contoh macam Ustaz kata tadi, nak anak Nabi Adam dan sebagainya. Jadi adakah
Ini juga saya ambil soalan juga, soalan daripada Marlina. Jadi adakah hasil anak-anak itu sebenarnya berdasarkan hasil didikan anak ibu bapa? Contoh anak pemarah, adakah hasil didikan ibu bapa, ataupun sebenarnya benda ni kita pun tak, barangkali macam Ustaz kata tadi, kita dah ajar, kita dah didik, akhirnya yang menentukan itu bukan sahaja ibu bapa tapi barangkali persekitaran dan sebagainya. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak kena nasi, ya. Jadi dalam surah Yusuf kita akan dapati tidak boleh dinafikan Yusuf alaihi salam dianugerahkan Allah karakter-karakter yang mulia. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Allah kurniakan kepadanya hikmah dan kenabian. Tetapi kita tidak boleh ketepikan adanya faktor pendidikan. Sebelum Allah Ta'ala beri kepadanya karakter-karakter yang mulia, sehingga kita pun merasakan bagaimana Yusuf boleh memaafkan saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf alaihi salam dalam satu insiden di mana saudara-saudaranya pernah berkata, Bunyamin ni kalau mencuri, abang dia pun mencuri dulu. Ungkapan 10 orang ni, tanpa 10 orang ni sedari, mereka menyebut yang tidak baik tentang Yusuf di hadapan Yusuf alaihi salam. Dan Allah merakamkan kualiti Yusuf alaihi salam adalah fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Yusuf merahsiakan perasaan marahnya daripada terpapar pada wajahnya, dan dia tidak menzahirkan apa-apa dalam bentuk perkataan. Daripada mana datang kualiti ini? Jadi ini soalan kita bincangkan. Jadi saya sebutkan, tidak boleh dinafikan. Yusuf alaihi salam memilih untuk bersikap begitu, yakni menahan marah. Kerana dia adalah akhlak yang mulia. Tetapi daripada mana dia tahu menahan marah dan kemudiannya memaafkan? Daripada mana dia belajar? Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman. Dia belajar hukum ini, ya, hukum memaafkan. Dia belajar hukum menahan marah, hukum menzahirkan marah. Dia belajar daripada ayahnya sendiri. Sebab itulah bukan kebetulan tirai surah ini dibuka dengan kedekatan antara ayah dengan anak. Jadi kalau kita nak bercakap soal anak tu ada tak karakter-karakter yang baik, ataupun kita tengok anak tak ada karakter yang baik, sebenarnya itulah fotostat kamu. Anak tu dilihat sebagai cermin kamu. Kamu nak salahkan dia, itu pilihan kamu boleh buat. Tetapi sepatutnya yang pertama sekali, barangkali itulah aku. Dan barangkali Allah nak tegur aku. Dengan apa yang terjadi pada anak sedemikian. Anak susah nak dengar cakap. Barangkali aku dengan mak aku sekarang macam tu. Aku dengan ayah aku macam tu. Jadi tengoklah anak sebagai cermin kepada diri kita sendiri. Barangkali ada dosa-dosa yang belum kita mohon taubat daripada Allah. Allah jelmakan berlaku pada anak supaya refleksi itu berlaku pada kamu. Supaya kamu mengingat, ada tak kamu melakukan perbuatan yang sama kepada mak ayah kamu. Allahu akbar. Jadi wallahu alam. Wallahu alam. Dan juga ini juga berkaitan dengan soalan-soalan ni. Ada soalan penonton yang mengatakan, adakah apa yang berlaku pada hari ini adalah daripada dosa-dosa terdahulu? Barangkali ini semua boleh kita jadikan soalan-soalan untuk muhasabah diri dan sebagainya. Mungkin tidak ada, kalau tidak ada itu barangkali itu adalah ujian kepada kita. Barangkali kalau ada, itulah yang harus kita perbaiki. Dan sebenarnya ada juga soalan-soalan yang akan kita bawa ke depan nanti. Antaranya, ini mungkin kita nak didik anak-anak daripada kecil. Daripada kecil kita didik, tetapi akhirnya bila besar dia dah jadi lain. Barangkali anak-anak kecil masa duduk dengan kita memang ikut kita. Soft spoken macam suami kita. Dengar baik macam ayahnya, walaupun kita ni garam tersinga. Mila tu kan. Tapi apabila menginjak dewasa, masuk kepada alam persekolahan dan lain, tak tahulah, mungkin ada tekanan-tekanan lain, barangkali berubah, dan barangkali perspektif ataupun cara juga kita harus berubah. Tapi kita simpan dulu soalan tu sebab kita nak masuk kepada kisah Nabi Yusuf. Ustaz, kalau dapat kita ceritakan kepada kita pada hari ini dan para penonton, bagaimana ujian Nabi Yusuf yang sepatutnya kalau tengok
tidak apa orang kata, tidak mampu dihadam dari akal, dibuang oleh abangnya di satu tempat yang tidak diketahui oleh seorang anak kecil, dan akhirnya dijumpai oleh orang yang tidak dikenali dan ditipu. Maknanya abang-abang dia balik bagi tahu ayah dia, Nabi Yusuf ni dah mati dah kena makan dengan binatang. Bayangkan seorang anak kecil diperlakukan begitu, dibuang oleh abang sendiri, dijumpai oleh orang yang tidak dikenali, dan akhirnya akhirnya bila dijumpai, Nabi Yusuf maafkan. Tidak pula dia menjadi orang besar, hukum kembali abang-abangnya dan sebagainya. Jadi bagaimana Nabi Yusuf mempunyai kekuatan kemaafan, kesabaran yang sebegitu tinggi, Ustaz? Allahu Akbar. Sebab itulah Ibnu Atha pernah berkata, la yaqra surat Yusuf mahzunun illa starwaha ilaih. Tak ada yang baca surah Yusuf, yang betul-betul baca surah Yusuf, melainkan dia akan mendapat kerehatan Allahu Akbar. dan kedamaian. Sebab apa? Sebab ada orang lebih teruk diuji Allah sebelum saya. Inilah juga perasaan yang dialami oleh orang yang pertama sekali terima surah Yusuf, sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah diperlakukan dengan pelbagai perlakuan yang jahat, yang kejam oleh saudara-saudaranya di Makkah. Tetapi bila turun surah Yusuf, bertemu pula di Mi'raj Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah kerehatan dan kedamaian buat Nabi. Nabi meyakini bukan dia orang pertama yang dikhianati, tetapi baginda hanyalah penerus kepada perjuangan, yang mana para pejuang di atas jalan ini akan mengalami apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau Puan Ami tanya, daripada mana datang kekuatan berkenaan? Daripada mana datang kekuatan Yusuf alaihi salam berkenaan? Al-Hafiz Ibnu Kathir menyatakan, surah Yusuf ini mengukuhkan iman kita pada rukun iman yang ke-6. Apakah rukun iman yang ke-6? Qada dan qadar. Ini yang dididik oleh Yaqub pada ayat yang keempat. Selepas ayat yang ketiga, Yusuf meluahkan mimpinya, dan ayah terus menjelaskan mimpi berkenaan dengan objektif, dengan penuh kefahaman dan pengetahuan, di mana ayah telah berkata bahawasanya apa yang bakal terjadi di masa hadapan adalah kebaikan-kebaikan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, ayat 6. Apa yang bakal terjadi di hadapan, walaupun kelihatannya akan menimbulkan perasaan kurang senang kepada saudara-saudaramu, demo jangan cerita ke adik-beradik demo. Macam tu lebih kurangnya. Jadi perasaan Nabi Yusuf adalah, alamak, ada benda tak kena nak jadi ke ni? Tetapi Yaqub alaihi salam menjelaskan pada anaknya, di sebalik kesulitan ini, apa yang bakal diperlakukan oleh saudara-saudaramu adalah Allah sedang mengatur kebaikan. Wa kadzalika yajtabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Penuh senarai panjang, Yaqub alaihi salam menjelaskan banyak kebaikan Allah Taala akan beri berdasarkan mimpi yang kau alami, wahai anak anda. So think positif. Ini qada dan qadar, rukun iman yang kena mengajar kita. Ada benda kita tak boleh buah, kita tak boleh buah pula dah, ya. Ada benda kita tak boleh ubah. Ada benda kita tak boleh ubah. Ya, seperti takdir, ya, apa yang nak diperlakukan oleh saudara-saudara kita, ya, kemalangan, ya, dihumban ke dalam telaga. Semua hidup kita ada adegan-adegan dihumban ke dalam telaga. Tetapi yang kita boleh ubah adalah bagaimana prasangkamu kepada Tuhan. Perasan tak Yusuf alaihi salam tidak sebut sepatah apa-apa pun. Dalam Quran tidak merakamkan satu suara pun Nabi Yusuf ketika diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Ini mengajar kita Yusuf memilih untuk berdiam diri. Ya, duduk diam. Kerana bimbang kalau dia bercakap sesuatu, dia akan bercakap atas dasar emosi, marah kepada saudara-saudaranya, dan hilanglah pahala dia bersabar. Jadi Allah rakamkan baginda tak berapa bersuara sangat, melainkan ayat 4 sahaja. Dan kita nak tunggu suara Nabi Yusuf lambat lagi. Itu pun berada di Mesir nanti, ketika mempertahankan dirinya daripada Zulaikha berkenaan. Kebanyakannya Nabi Yusuf berdiam diri, nak ajarnya bila ditimpa musibah, ambil pendekatan berdiam diri.
Melainkan kalau mampu berzikir, mengingati Allah, silakan. Tapi kebanyakan manusia tak ada kekuatan untuk melakukan bila ditiba musibah. Lebih baik duduk diam daripada bercakap yang tidak baik tentang Tuhan. Wallahu alam. Itu dia. Dan Ustaz, saya kira sebenarnya benar-benar Surah Yusuf ni banyak dia punya pecahan dia. Tak boleh cerita pasal ni je tiba. Nak kena cerita pasal fitnah dan sebagainya. Tak apa. Kita nak cerita berkenaan dengan ayah hari ini. Peranan ayah dalam mendidik anak-anak, terutamanya menjadi sabar dan pemaaf. Bagaimana untuk kita? Saya sebenarnya saya rasa jauh di sudut hati saya betapa pentingnya peranan seorang ayah ni dalam institusi pendidikan anak-anak. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok hasil anak-anak pada hari ini, kita kena cek balik. Apakah peranan ayah dan juga peranan ibu di rumah sebelum kita nak menyalahkan apa yang berlaku kepada gejala sosial yang berlaku dan sebagainya hari ini. Jadi Ustaz, antara soalan yang saya suka untuk petik ini adalah realiti kehidupan hari ini, iaitu bagaimana tips untuk kita nak tegur suami ataupun seorang ayah yang asyik main game, yang nak tegur pun kadang-kadang bergaduh, anak-anak bermain sendirian, tidak ada didikan daripada ayah. Barangkali ayah ni balik, tugas dia fikir, dia kerja, dia balik, dia duduk, tengok handphone dan sebagainya, tunggulah balik kerja sama-sama dengan isteri. Isteri yang buat makan lah, apa semua, kejap lagi lepas solat, isteri yang ajar anak dan sebagainya. Jadi di mana yang kita nak anak kita itu menjadi, tetapi tidak ada sentuhan daripada seorang ayah yang sepatutnya mempunyai peranan yang besar dalam institusi pendidikan anak-anak. Allahu Akbar. Peranan yang perlu dimainkan, kita tidak mahu bataskan hanya kepada isteri. Kerana kalau isteri sahaja yang perlu mainkan peranan untuk membetulkan suami, saya kira mencabar perjuangannya. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyuruh semua pihak, sama ada pihak berkuasa, pihak kerajaan ataupun para pendakwah yang kebanyakannya lelaki-lelaki seperti saya yang menjelma di kuliah maghrib, di kuliah subuh, di pelbagai platform-platform masyarakat, ahli-ahli politik yang kebanyakan barangkali lelaki. Andalah yang perlu mainkan peranan membantu isteri-isteri di rumah yang barangkali tertekan bukan sekadar dengan kerja rumah dan karenah anak-anak kecil, tetapi si suami yang menambah beban. Jadi semua orang kena main peranan untuk membantu menyampaikan satu mesej utama daripada surah Yusuf, iaitulah jangan sampai anak-anak yatim piatu walhal ayah ada. Allahu Akbar. Apa dimaksudkan? Apa maksudnya tu? Ayah masih ada, macam Puan Ami sebut tadi, ayah ada physically, tetapi ruhainya tak ada, tak memainkan peranan. Jadi surah Yusuf mengajar kita dalam apa pun keadaan si anak, dalam keadaan besar seperti 10 orang berkenaan atau kecil seperti Yusuf dan Bunyamin, sama ada ketika senang ataupun ketika susah, sama ada ketika ditimpa dengan musibah ataupun tidak ditimpa musibah, kita dapat lihat si ayah terus-menerus memainkan peranan untuk buka mulut mendidik anaknya. Dan tidak boleh seseorang itu berkata Yaqub alaihi salam pilih bulu ataupun melebih-lebihkan Yusuf. Sebab jelas dalam surah Yusuf, Yaqub tidak meminggirkan anak-anaknya yang barangkali kita kategorikan bermasalah. Kerana jelas Nabi Yaqub terus menerus mendidik. So seorang ayah jangan putus asa kerana anak jarang balik rumah, kerana anak ada banyak-banyak masalah, jadi dia pun tak nak tambah masalah, dia pun main game kat rumah. Tak, sekali lagi saya nak tegaskan, apa tujuan kamu dapat anak? Apa tujuan kamu berkahwin dahulu? Jadi kalau kita betul cara kita pandang anak ini, maka kita bila kita balik rumah walaupun lewat, walaupun penuh dengan beban kerja di tempat kerja, once bila anak tu ada depan mata kita, kita akan guna prinsip Luqman Al-Hakim. Walaqad atayna Luqman al-hikmah an ishkur lillah. Dan lepas tu Allah Ta'ala paparkan pasal Luqman dengan anak. Nak katanya Luqman didik kita, once kamu nampak anak kat depan tu, kamu kena bayangkan satu hari anak tu tak ada. So apa akan jadi pada kamu kalau anak tu tak ada? Dengan menghabiskan perasaan anak tu barangkali boleh mati pada bila-bila masa, kamu akan menghargai kewujudannya di hadapan kamu. Dan kamu tidak akan mengungkit perkara-perkara yang telah berlaku. Kamu memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Ya bunayya. Kamu akan memandangnya dengan pandangan
ada perkara perlu disampaikan pada anak ni, ada perkara perlu dibangunkan pada anak ini. Dan berhentilah daripada membawa suasana sarkastik pada anak, blame anak, marah anak, kerana Yaqub AS tidak menampilkan karakter berkenaan. Dan Ustaz, terima kasih sebab Ustaz telah menjawab. Sebenarnya saya nak tanya juga berkenaan dengan pilih bulu. Kadang-kadang kan mungkin yang nombor dua rasa macam mak ni macam asyik lebihkan yang nombor satu. Ataupun yang nombor satu, kalau macam saya, anak saya nombor satu, saya asyik macam ialah yang diharapkan, Insyirah tolong tu, asyik Insyirah aja. Ataupun barangkali kita melihat nombor dua ini perlu diberi perhatian sebenarnya berbanding nombor satu yang mungkin dia ada karakter dia yang seolah-olah mampu berdikari. Jadi perhatian diberi kepada nombor dua yang kita nampak dia memang perlu diberi perhatian, tetapi tidak faham. Barangkali anak-anak tidak faham. Jadi bagaimana untuk kita memberikan kepada anak-anak, memberitahu kepada anak-anak bahawa bukan kita nak pilih bulu, tetapi kita melakukan itu pada hak masing-masing. Kita simpan dulu Ustaz jawapan ini. Barangkali ada di antara anak-anak kita yang bergaduh dan sebagainya. Bagaimana untuk kita selesaikan, untuk bagi diorang sabar, maafkan. Tak boleh maaf. Apa maaf? Tak boleh sabar dah ni. Lama dah angah buat gini kan. Semua kita berehat seketika, sabar. Kita kembali selepas ini. Ingin menjadi doktor perubatan? Impian anda bermula di sini. Daftar segera di UniSyams untuk program asasi sains atau ijazah sarjana muda perubatan dan ijazah sarjana muda pembedahan. Ambilan September 2020 kini dibuka. Mohon sekarang, jom masuk UniSyams, wadi kecemerlangan ummah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Masya Allah. Saksikan kami, saya Asni Mansur dan Wanar Elisa Adrina untuk kita kupas Asmaul Husna Ya Fattah hanya di TV Al Hijrah. Azan lelaki tadi yang tidak ikhlas tidak dapat sampai ke langit yang ketujuh, yang tidak didengar oleh para malaikat. Hanya kerana tidak sempat takbir pertama bersama dengan Nabi telah mendenda dirinya begitu besar. Hindu membukakan hijabnya lalu mengangkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mak dia kata tinggalkan Muhammad, kembali kepada agama nenek moyang kita, jangan ikut Muhammad. Buat julung kalinya, 2 saluran TV unggul, Go Shop dan Al Hijrah. Menjanjikan pengalaman dan keseronokan membeli belah terbaru untuk anda setiap hari. Seronoknya, Go Shop kini di saluran Al Hijrah. Menyajikan hiburan tanpa henti dengan pelbagai demonstrasi produk yang menarik. Jangan lupa temu janji kita setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 hingga 11 pagi. Jumpa di sana. Kenapa tak buang sampah dalam tong sampah? Jadilah contoh terbaik untuk anak-anak kita masa depan negara. Buang sampah dalam tong sampah. Yes.
Alhamdulillah kembali kita macam sedikit emosional sebab perkara ini adalah perkara yang sangat realiti, sangat dikaitkan dengan kehidupan kita. Dan berbalik kepada soalan ini sebelum kita berehat sebentar tadi berkenaan dengan anak rasa pilih bulu, mak dan ayah ni pilih bulu, melebihkan yang pertama ataupun memberi lebih perhatian kepada yang kedua, terlebih menyayangi yang ketiga. Sedangkan seorang ibu dan ayah tu yang merasa kasih sayang dia memang begitulah, cuma barangkali ada dia punya apa orang kata dia punya saluran dia tu lebih kerana apa dan sebagainya. Jadi Ustaz, bagaimana untuk kita menerangkan ataupun kita mengharmonikan anak-anak yang kata bukan kita pilih bulu, kita takut emosi dia tercedera dan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik di luar sana. Bismillah. Terima kasih Puan Ami. Kita perlu ada sentiasa masa dengan anak walaupun hanya beberapa minit sebelum anak-anak tidur untuk kita adakan semacam sesi bukanlah luahan tetapi kita nak mengelakkan pemberontakan dalaman. Kita tak nak disimpan lama-lama. Jadi ini bukan mudah untuk dilakukan kalau ayah jenis sombong, merasakan dia dah buat yang betul, tak ada pula si isteri tegur. Tetapi kadang kena merendah diri dan kata, Fatihah, rasa ada apa-apa Fatihah nak cakap hari ini, itu contohlah kan. Sebab kita kadang dari satu sudut kita kena rationalize. Kenapa Kak Long banyak diberikan arahan berbanding nombor 2, nombor 3. Nombor 2 tu baru 5 tahun. Yang Kak Long dah 9 tahun. Jadi kita kena pandai pilih perkataan. Salah pilih perkataan tercedera dan tercedera hatinya. Hati-hati apa boleh berlaku bila tercedera hati si anak tu nanti. Tapi dari satu sudut kita dah bagi rasional tetapi kemungkinan masih ada anak tu nak cakap something tetapi ruang tu tidak disediakan. Surah Yusuf mengajar kita kejayaan Yaqub alaihi salam membangunkan suasana kepada anak kecil dah belajar untuk meluah. Jadi kalau kita berjaya bina suasana ini sejak daripada anak-anak kecil, maka insya-Allah banyak masalah berlaku ke depan. Kalau tak boleh nak selesai pun, sekurang-kurangnya suasana meluah itu menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Boleh luah tu pun dah sebahagian daripada rilis punya proses. Cumanya Puan Amy, saya nak ambil kesempatan bila kita bercakap pasal pilih bulu ni, pilih kasih ni, adakah Nabi Yaqub melakukannya? Adakah Nabi Yaqub kita boleh kata telah melakukan kesilapan di mana lebih sayangkan Nabi Yusuf dan Bunyamin sebagaimana disebut oleh saudara-saudaranya. Ayah kita ni benar-benar bagi perhatian kepada dua orang tu je. Kita yang duk jaga dia selama ni, dia tak bagi perhatian pun. Sebenarnya pertama sekali lah, perasaan dalam hati ni dia tidak dicatat oleh malaikat. Yang dicatat bila perasaan dalam hati ni menjelma dalam perkataan dan perbuatan. Jadi kalau setakat ada favoritism, normal saya rasa Puan Ami, kita dalam hati ni ada sayang lebih pada mana-mana. Sebab mungkin salah seorang tu yang lebih dengar cakap, lebih baik. Dalam hati ada je perasaan tu. Perasaan tu tak salah. Yang salah bila kau tonjolkan. Dalam bentuk perkataan-perkataan yang telah menyebabkan salah seorang jadi tercedera hatinya. Yaqub tidak melakukan perbuatan sedemikian. Tetapi apa yang terjadi disalahfahami oleh saudara-saudaranya. Dan isunya juga adalah Yusuf yang banyak datang pada Nabi Yaqub sebenarnya. Sebab tu ayat first kali surah Yusuf ni adalah bukan bukan ayah pergi pada anak. Anak yang pergi pada ayah. Jadi bila anak yang nak banyak belajar daripada ayah, katakan Nabi Yusuf waktu ni umur 8, 9, 10 tahun, dia yang banyak datang pada ayah. Sebenarnya ayah ke yang salah bila anak yang banyak datang? Sepatutnya tidak difahami ayah yang bersalah. Sebab anak tu yang banyak nak tanya soalan, bukan ayah yang pergi pada anak. Jadi tidak wajar untuk difahami oleh saudara-saudara Yusuf yang mereka balik je kerja tengok melekat lagi dengan ayahnya. Melekat lagi dengan ayahnya. Hanya perasaan mereka tanpa... Hanya perasaan, dibakar pula perasaan itu oleh syaitan. Syaitan bakar lagi dengan min syarri hasidin idza hasad. Jangan biarkan ini berlalu-lalu, nanti kau akan dipinggirkan bla bla bla, macam-macam was-was syaitan akan timbulkan dan di akhirnya itu jadi bahan mereka untuk membawa kepada konspirasi memperlakukan kepada
Yusuf alaihissalam. Walhal Yaqub tidak melakukan apa yang tidak sepatutnya. Baginda meraihkan anaknya sebagaimana anak-anak yang lain. Tetapi Yusuf yang terkedepan. Dan Yusuf tu pula kecil lagi. Logiklah diberikan kelebihan kepada beliau. Dan riwayat sejarah kata Yusuf dan Bunyamin sudah kematian mak. Sedangkan yang 10 orang tu masih ada maknya. Jadi wajarlah Yaqub melebihkan anak-anak dah lah kecil, mama dah tak ada. So tak ada sebab untuk cemburu dan dengki, tetapi syaitan kat belakang tu. Wallahu alam. Wallahu alam. Dan ada juga yang mengatakan dalam surah Yusuf ini tidak disebut peranan ibu. Namun tidak bermaksud peranan ibu itu dinafikan. Banyak lagi dalam kisah-kisah lain yang mempunyai berkenaan dengan kisah ibu, tapi barangkali ini adalah spesifik kita nak cerita bagaimana peranan Yaqub dan juga dalam mendidik anak-anak. Ustaz, setelah Nabi Yaqub mengetahui bahawa anak-anak yang lain, sebenarnya Nabi Yaqub ni dia dapat tahu tak kata sebenarnya anak-anak ni telah tipu dia, telah buang Yusuf, ataupun sebenarnya dia percaya kepada apa yang dikatakan Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala? Tidak. Jadi bagaimana Nabi Yaqub dia maksudnya ialah adakah dia menghukum anak-anak yang lain atau bagaimana dia bereaksi terhadap apa yang berlaku? Subhanallah. Saya suka soalan ni kerana dia mengajar saya sebagai seorang ayah, instead of kita kritik, kalau sekadar kritik ataupun mengambil pendekatan, kamu dah melakukan satu kesalahan. Tetapi si ayah yang bernama Yaqub alaihissalam masih mengekalkan posisinya sebagai pendidik daripada pengkritik. Di mana baginda telah berkata pada ayat 18, apabila dilaporkan kononnya Yusuf alaihissalam dimakan serigala, dengan pelbagai bukti-bukti yang diada-adakan oleh saudara-saudara Yusuf, ayah dengan berat hati, ya, sebab baginda manusia bukan malaikat, dengan berat hati mendengar kenyataan daripada anak-anaknya, baginda tidak hanya berkata perhatikan apa yang Nabi Yaqub kata, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kalau kita kata Nabi Yaqub ni penyayang, tapi ayat ini menunjukkan dia tegas. Tetapi tegasnya bukan atas dasar emosional dan marah, kerana baginda masih mengekalkan dia punya posisi, iaitulah Allahu Akbar, apa yang kamu laporkan ini tidak lain tidak bukan hanya mendedahkan yang kamu telah dikuasai oleh hawa nafsu kamu. Kenyataan ini menunjukkan Yaqub tidak percaya kepada berita berkenaan. Penuh dengan bukti-bukti kamu dusta atas apa yang kamu katakan. Terlalu banyak bukti-bukti kamu dusta. Antara bukti kamu dusta adalah kenapa balik lewat sangat? Kalau dah insiden tu terjadi pagi tadi, kamu keluar waktu pagi, kenapa lewat sangat balik? Ada benda nak disembunyikan ke sampai memerlukan masa yang lama? Jauh sangat ke bawa Yusuf tadi? Jadi banyak bukti menunjukkan mereka dusta. Yaqub tahu. Dan antara sebab utama Nabi Yaqub alaihissalam tahu Yusuf masih hidup adalah mimpi anaknya itu sendiri, yang menunjukkan dia akan jadi sebelah sujud pada dia, sambedi pada masa akan datang. Tetapi saya dapat lihat Yaqub mengekalkan posisinya mendidik. Walau menerima berita paling berat, walau melihat depan matanya anak-anaknya bermasalah menurut istilah hari ini, tetapi beliau kekal menyebut punca jadi macam ni, anfusukum, hawa nafsu kamu. Ini kan mendidik. Kenapa tunduk pada hawa nafsu? Memperelokkan benda maksiat dibalut dengan kebaikan. Benda dosa tu dosa nak. Jangan nak perelokkan dengan pelbagai alasan yang bukan-bukan. Jadi itu teladan yang sangat besar, Puan Ami, daripada sikap Nabi Yaqub yang mengekalkan position mendidik instead of menyalahkan. Ataupun barangkali maki hamun ataupun menghalau anak-anak, sedangkan dia sebenarnya tahu apa yang berlaku. Jadi Ustaz, saya sebenarnya berdebar ni sebab kita ada banyak benda yang kita nak tanya, tapi masa sangat-sangat singkat. Tapi saya boleh nak kombokan sedikit antara soalan-soalan mereka yang di Facebook ini. Adakah Ustaz bersetuju dan juga adakah benar apa yang berlaku pada hari ini pada institusi kekeluargaan, contohnya anak yang tidak dengar cakap, barangkali kita dah mengajar dia dan sebagainya, suami yang tidak memberi kerjasama, adalah berbalik kepada diri sendiri. Contoh, dalam kehidupan suami isteri, barangkali perlu perbaiki solat, perlu melihat kepada pada muhasabah diri, kepada anak-anak, bagaimana pendidikan anak-anak itu
maksudnya anak-anak tu tidak dibekalkan dengan solat, dengan keimanan, dengan barangkali bahawa keihsan itu sendiri. Walaupun kita ajar dah. Tapi dia tak berkesan. Sebenarnya ada kaitan-kaitan lain dengan bukan hanya dengan sekadar maaf, sabar, berbuat baik. Saya setuju di mana asas nak bermula bukan lagi perdebatan, iaitulah institusi solat. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya 2 kali dia sebut solat dalam surah Ibrahim. Rabbana liyuqimus salah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ada tak doa tu dalam kehidupan kita? Kerana doa Nabi Ibrahim ini akan menyebabkan kita ingat, bukan aku seorang kena menyempurnakan solat, tetapi anak-anakku sama-sama kena menyempurnakan solat. Apa maksud menyempurnakan? Bukan sekadar takbir dan berakhir dengan salam, tetapi menyempurnakan adalah menghadirkan perasaan khusyuk dalam solat. Percayalah, kalau kita boleh bangunkan khusyuk, nak faham tak apa kita baca tadi? Mari ayah terangkan apa ayat yang ayah bacakan tadi. Ayah pula, kita faham bukanlah belajar ilmu agama dalam-dalam, tetapi apakah salah untuk sekadar menyebut terjemahan suratul Fatihah kepada anak-anak yang barangkali tidak pernah mengetahui apa maksud Maliki Yaumiddin. Di sekolah barangkali mendidiknya cara bacaan yang betul, tetapi anak itu tidak pernah dengar. Ini yang disebut sebagai yatim piatu, tapi ayah ada kat depan tu. Saya faham, ayah mungkin ada yang tak ada betul-betul, memang anak betul-betul tak ada ayah, tetapi fungsi itu boleh dilakukan oleh mamanya. Terangkan pada anak-anak itu apa yang dibaca dalam solat. Itu adalah sebahagian daripada cara pendidikan yang terbaik. Dan di akhirnya apabila berlaku, sebab masa COVID-19 3-4 bulan ni PKP kan, kita banyak duduk di rumah. Kita dah lupa dah hikmah Allah Ta'ala buat kita stay at home. Kita solat raya bersama-sama dalam rumah, solat tarawih sama-sama dalam rumah, baca Quran sama-sama dalam rumah. Walaupun ayah asyik baca Al-Kausar sahaja pun tak apalah. Tetapi kat mana benda tu sekarang? Sampai kadar keganasan dalam rumah tangga sangat banyak berlaku. Asasnya adalah kita didik tak anak-anak kita faham apa yang dia baca dan faham tindak tanduknya dalam solat. Dalam solat tak boleh cakap sebarang perkataan, boleh batal solat tu. Jadi kita ayah, ada tak memilih perkataan yang betul? Ada tak kita berfikir sekejap implikasi perkataan kita pada isteri kita, pada anak-anak kita? Dalam solat kita diajar untuk aware, untuk hati-hati dengan perkataan kita cakap. Mana boleh baca hadis dalam solat? Batal solat walaupun hadis Nabi. Tiba-tiba di luar solat kita tak faham betapa Allah Ta'ala nak didik orang-orang beriman ni. Perkataan tu kena jaga. Solat kamu didik, perkataan kamu jaga. Kenapa kat luar solat tak boleh nak memilih perkataan yang betul kepada anak-anak? Jadi kita bermula daripada solat dan berakhir dengan solat, itu asas yang tak boleh ditinggalkan, Puan Ami. Itu dia, Masya Allah. Ustaz, bagaimana kita, ibu bapa ingin mendidik anak bersifat sabar dan maaf, dan pastinya dia bermula daripada ibu dan ayah itu sendiri. Contoh, ayah panas baran. Dia sebenarnya barangkali dia punya panas baran tu, dia sebenarnya dia didik macam tu juga. Don't ask. Ikut saja. Barangkali itu juga yang diajar oleh ayah dia mungkin lah kan. Kita pun tak tahu. Dan mak ni tiba-tiba dia pun terjadi ikut suami dia. Dia pun jadi marah anak dia. Maka macam mana untuk kita? Ataupun dia sebenarnya nak anak dia jadi sabar dan pemaaf. Kadang-kadang rasa kata kat diri sendiri pula kan. Macam contoh kan, sabarlah. Tapi mak ni tidak menunjukkan kesabaran. Dia suruh anak dia sabar. Sabar boleh tak? Sabar boleh tak? Tapi dalam nada yang tidak menunjukkan seharusnya contoh sabar itu bagaimana. Jadi anak tu pun tak faham. Apa yang maksud sabar tu macam mana? Faham tak? Macam kita kata duduk elok-elok. Duduk elok-elok tu macam mana? Apa yang maksudkan dengan elok kan? Macam mana duduk elok? Duduk elok-elok. Apa duduk elok-elok tu? Tidak ada satu contoh yang untuk diikuti dengan benar. Jadi bagaimana Ustaz untuk sebenarnya sebelum menjadikan anak sabar dan maaf, bagaimana untuk kita mendidik diri kita sabar dan maaf dengan cara yang betul?
Bismillah. Tengok Puan Ami melakonkan suara-suara tu. Saya macam dibawa masuk ke dalam realiti. Alamak, tu macam betul je Amy kan? Taklah, maksudnya baru nampaklah kan realiti yang sebenar. Dari satu sudut, jangan kedua-duanya mengambil posisi yang sama apabila berdepan dengan kelemahan anak, kesilapan anak. Kalau dah satu orang mengambil posisi 4-3-3 menyerang, mamanya kena ambil 4-5-1 bertahan. Gitu dia. Jangan dua-dua. Ini psikologi. Dan apabila pendidikan dah berlaku, ayah sudah bercakap apa yang ayah nak cakap atau mamanya bercakap apa yang patut mamanya cakap. Seandainya berlaku rasa macam kurang senanglah apa yang abang buat tadi, saya rasa tak adil abang buat begitu. Suasana ini penting Puan Ami, di mana kita kena sentiasa ada ruang isteri say something atau suami say something, sebab di akhirnya rumah tangga ni adalah proses pembelajaran. Di akhirnya anak kekal ujian. Gunalah apa pun tips, hadirilah apa pun seminar. Kita tak akan menghadapi suasana di mana anak-anak itu menjadi malaikat. Kalau tidak berkarenah di waktu kecil, berkarenah di waktu besar. Kalau tidak berkarenah di waktu besar, sejak kecil sudah berkarenah. Maka rumah tangga ni adalah proses Allah Ta'ala nak didik untuk belajar membaiki. Maka interaksi suami isteri adalah asas, di mana suami kena sentiasa ada satu sikap, barangkali ada benda tak kena lah. Ada benda tak kena tak yang? Contoh. Suasana tu kalau wujud insya-Allah ya, sebab kita nak tanya siapa lagi kalau bukan pasangan kita. Jadi kena ada peruntukkan masa bersama dengan isteri, bincang benda paling asas, macam mana anak-anak kita ya. Kita dah guna kaedah yang baik ke? Jadi kalau itu berlaku, kita akan sentiasa menjadikan rumah tangga sebagai proses belajar. Betul Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah ini adalah tafsiran para ulama, antaranya adalah kasih cinta selepas penyelesaian masalah. Rupa-rupanya bila satu masalah terjadi dan kita dapat selesai sama-sama, Allah Ta'ala bagi lebih daripada sakinah, yakni mawaddah. Nak ajarnya rumah tangga ni, bila ada masalah, jangan sapu masuk bawah kapet. Berdepan bersama-sama. Jangan tidak berdepan. Ya, terima realiti, acknowledge anak begitu. Soalnya bagaimana menghadapi. Jangan mengungkit. Jangan terlalu menyatakan expectation terlalu tinggi. Surah Yusuf mengajar kita tidak semua anak-anak menjadi. Tetapi di akhirnya surah Yusuf mengajar kita kerana kesabaran dan kemaafan daripada si ayah dan si anak yang bernama Yusuf, dengan akhlak ayah, dengan akhlak Yusuf, anak 10 orang yang nakal-nakal itu berubah. Nak katanya memang tak boleh larilah daripada wahai ayah, wahai mak, kamu tu lebih penting daripada apa yang kamu kata. Kamu tu sendiri. So nak kata pada anak macam-macam silakan. Tapi kamu sendiri pada apa yang kamu kata tu, kamu amal tak dalam kehidupan. Kamu tak nak anak baran. Kamu tak nak anak marah. Kamu macam mana? So mulakan daripada diri kita. Dan nak mula daripada diri kita ni daripada mana ustaz? Daripada hati. Macam mana nak mula daripada hati? Kembali pada solat. Keruntuhan yang berlaku adalah kerana meruntuhkan solat. Runtuh solat, runtuhlah tiang kekeluargaan. Bukan saja-saja para anbiya memberi penekanan pada solat. Bukan saja-saja Luqman berpesan, ya abunaya aqimis solat. Kerana kat situ teras dia. Jadi wallahu a'lam. Dan kalau dapat Amy tambah sikit antaranya ihsan, bagaimana untuk apabila kita nak berkata sesuatu kepada anak tu, fikir dulu. Kan kita nak kata kepada anak tu, kita nak marah, nak menghamburkan kemarahan tu, kita fikir dulu. Barangkali adakah cantik ayat yang kita nak lontarkan kepada anak. Tapi kan Ustaz, kalau macam kita mungkin kita boleh faham, kita boleh fikir, sabar Amy, sabar. Tetapi bagaimana untuk kita memahamkan anak-anak bahawa sabar dan maaf itu perlu dalam keharmonian. Contoh gaduh, alung angah adik. Kita kata kita ajar air dicincang takkan putus dan sebagainya. Tapi
Bagaimana untuk memahamkan anak perkataan air dicincang tidak akan putus? Bagaimana untuk memahamkan anak-anak bahawa sabar? Dia tak boleh nak sabar. Memang tak boleh nak sabar. Dia tak faham sabar tu macam mana. Bagaimana nak memahamkan anak-anak? Maafkan dan mesti minta maaf. Takut barangkali nanti dia rasa macam, okay, sorry, okay, forgive you dan sebagainya. Ataupun dia rasa dia tidak ada rasa, dia hanya buat sebab ayah suruh. Kan? Minta maaf sekarang. Tapi tak ada rasa. Jadi bagaimana untuk kita menimbulkan perasaan maaf, sabar, sayang kepada anak-anak daripada diri anak tu? Saya rasa macam dalam drama pula, masya-Allah. Jadi seronoklah dapat merasai sendiri bagaimana aksi-aksi yang barangkali berlaku dalam realiti masyarakat, Puan Ami, ya. Mungkinlah kita fokus pada satu tindakan. Macam mana nak anak tu belajar memaafkan dengan keikhlasan, bagaimana agar dia memilih untuk memaafkan. Sebelum nak memaafkan, dia kena memilih untuk bersabar dulu. Sabar mulut dia, jangan zahirkan. Menahan marah, ambil masa sedikit, baru boleh memaafkan. Itu sebenarnya perjuangan. Tetapi perjuangan kena mula daripada asas. Saya rasa bukan kebetulan surah Yusuf menekankan dua nama Allah. Masukkan ke dalam diri anak-anak kita, dan sebelum anak-anak kita, diri kita, Al-Alim, Al-Hakim. Ini kerana Nabi Ya'qub menyebut dua nama ini kepada anaknya pada ayat 6, Inna rabbaka alimun hakim. Dan Yusuf, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, Yusuf telah mengulang dua nama Allah yang diazankan di telinganya 40-50 tahun lepas, iaitulah pada ayat 100 apabila baginda memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya. Perhatikan pada ayat 100 berulangnya dua nama Allah yang disebut oleh ayahandanya 50 tahun lepas, 40 tahun lepas, innahu huwal alimul hakim. Jadi apa makna al-alim? Apa makna al-hakim? Kalau anak-anak kita faham dua nama ini, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepadanya kesabaran atas apa yang berlaku daripada adik-beradiknya, sama ada adik-beradik kandung ke adik-beradik tiri ke, ataupun anak-anak mampu untuk sampai ke satu tahap memaafkan. Alim, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik kepada saya. Dia mengatur sesuatu atas dasar dia sangat mengetahui apakah bakat, apakah potensi yang ada dalam tubuh saya yang Allah Ta'ala nak jelmakan, lalu dia mengatur dengan penuh hakim, dengan penuh bijaksana. Program-program musibah, musibah-musibah telah diprogramkan untuk mengeluarkan bakat dan potensi itu. Alim, Allah Maha mengetahui apa kelebihan yang ada pada kita. Nak keluarkan macam mana? Maka hakim, Allah Ta'ala mengatur, Allah Ta'ala menghukumkan beberapa, ya, sebagai contoh, program berkenaan adalah dihumban ke dalam telaga. Contoh program berkenaan adalah difitnah oleh Zulaikha. Contoh program berkenaan adalah dipenjarakan. Bayangkan anak masuk dua kalimah ni, dia akan beranggapan apa yang terjadi, barangkali abang-abang melakukan kesalahan kepada saya, adik-adik saya terus, ya, mengata saya, tetapi dia akan faham, ya, di sebalik keburukan yang terjadi, mereka hanya asbab. Musabbab dia adalah Allah. Apa yang terjadi, Allah sedang menyayangi saya. Keburukan yang terjadi, Allah Ta'ala tengah mengatur kebaikan. Kerana bukan saja-saja Yusuf dihumban ke dalam telaga, kerana dihumban dalam telaga lah Mesir mendapat penyelamat 7 tahun kemarau. Kalau tidak dihumban dalam telaga, Mesir tak ada penyelamat. That's why Yusuf alaihi salam, dia tak adalah kata terima kasih lah humban saya dalam telaga gitu. Dia tak cakap macam tu. Tetapi nak katanya ada sebab dia berdiam diri dulu. Dia tutup mulut bila dihumban ke dalam telaga, dicampak ke dalam telaga. Kenapa dia diam? Sebab dia faham Allah tengah mengatur. Allah tahu apa bakat saya dan Allah tengah mengatur yang terbaik untuk saya. So anak-anak bila ada fikiran begitu, dia tak akan cepat judge apa jua benda buruk itu sebagai buruk, semata-mata buruk. Allah tengah mengatur.
Ustaz, saya kira cukup cantik menjawab persoalan saya yang pertama tadi. Bagaimana untuk kita bekalan untuk anak-anak di luar sana. Barangkali kita dah didik anak di rumah dan sebagainya. Jadi saya kira akar yang kuat akan mampu melahirkan pokok yang hebat walaupun dilanda oleh ribut badai, dihenjak oleh monyet yang bergayutan, tetapi akar yang kuat daripada rumah itu insya-Allah mampu untuk mengawal anak-anak. Insya-Allah kita doakan. Jadi Ustaz, saya kira ini memang dah akhir dah. Memang masa sangat-sangat mencemburi walaupun hampir 1 jam lebih 1 jam kita bersiaran. Ustaz, kalau dapat Ustaz kongsikan, saya minta Ustaz kongsikan bersama dengan saya dan juga para penonton 2 doa yang boleh kita amalkan. Yang pertamanya untuk ibu bapa mendoakan yang terbaik untuk anaknya yang barangkali memang mereka sedang dilanda masalah, barangkali bersendirian sebagai ibu tunggal, tidak mempunyai suami, yang perlu menjalankan peranan sebagai ibu dan ayah, ataupun barangkali ada ayah tapi hanya fizikal, tidak ada ruhi. Dan juga doa kita nak ajar kepada anak-anak untuk mempunyai kesabaran kalau bergaduh ataupun ada masalah dan sebagainya. Dan Ustaz, saya kira dapat kita tutup bukan hanya sekadar doa, barangkali dengan pelukan kepada anak-anak, barangkali dengan sentuhan, dan paling penting sekali kita perlu mengajar anak untuk memaafkan anak. Betul? Okay, silakan Ustaz, panjang pula ini. Okey, jadi doa Ustaz kalau dapat Ustaz kongsikan. 2 doa Kalau seseorang yang menghadapi anak yang diuji Allah, ya, sama ada berkarenah, bermasalah menurut istilah hari ini, barangkali doa yang terbaik boleh kita bacakan adalah doa yang memang famous kita bacakan pun, cuma kena betul-betul tadabbur saja. Iaitulah surah 25 ayat 74, iaitulah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita faham doa ni, masya-Allah, dia sudah menampakkan kita apa tujuan kita dapat anak, bagaimana nak respon bila anak-anak kita menjadi ujian Allah di hadapan mata kita. Rabbana hablana min azwajina, kurniakanlah kepada kami, ya, menerusi pasangan-pasangan kami ini dan zuriat anak-anak kami ini. Suami kami menyejukkan mata kami, anak-anak kami menyejukkan mata kami. Kerana realitinya memanaskan mata adalah tetapi Tuhan, Kau Maha berkuasa untuk melembutkan hati, sama ada suamiku, sama ada isteriku, supaya supportif kepada aku dalam hal mendidik anak, tidak lalai dengan kerjaya dan kehidupan dunia. Dan lembutkanlah juga anak-anakku. Kau telah melembutkan, ya, besi kepada Daud. Kau Maha berkuasa untuk melembutkan hati sesiapa sahaja, maka lembutkanlah hati anak-anak. Agar dengan kelembutan hati itu, anak itu mempunyai sikap qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, dan di kemudian harinya mereka menjadi pemimpin-pemimpin kepada umat. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Adapun kalau menghadapi saudara-saudara yang tak suka tadi kan, macam mana nak berdepan dengan suasana, ada doa barangkali kita sabar, bertahan. Kadang mungkin doa itu bukan doa secara doa, tetapi ayat-ayat Quran itu kita bacakan. Ya, sebagai contoh, apabila saya rasa nak marah, saya baca apa yang disebut oleh Nabi Yaqub alaihissalam, dan ternyata itu bukan doa. Kalau kita fahami doa itu permintaan kepada Tuhan, tetapi baginda menyebut fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Saya pegang kuat ayat berkenaan kerana ayat itu bermaksud aku memilih untuk bersabar dengan kesabaran yang indah. Apa maksud kesabaran yang indah? Anda tidak mengungkapkan perkataan yang tidak baik kepada Tuhan dari saat pertama anda terkena hentaman musibah berkenaan. Never say something negative tentang Allah. Yang kedua dan terakhir, fasabrun jamil adalah anda meyakini Allah mengatur kebaikan di sebalik musibah yang terjadi. Jadi fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun, iaitulah pada ayat yang ke-18. Fasabrun jamil, sebab ayat 18 tu nak cerita masalah besar anak-anak pada waktu itu, iaitulah anak-anak Nabi Yaqub dusta. Tetapi Yaqub mampu bertenang, dan ayat ketenangan itu dijadikan ayat Quran. Mudah-mudahan jadi ayat penenang untuk kita. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun.
Jadi mudah-mudahan jadi hafazan kita Masya Allah. dan menjadi kekuatan kita. InsyaAllah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ustaz. Tapi sebenarnya saya masih ada soalan tertangguh. Barangkali penerbit boleh kita lanjutkan. Iaitu antara soalan ni soalan sangat penting Ustaz. Iaitu kita dah didik dah anak kita memang baik, memang soleh, memang anak harapan. Tetapi berubah 360 darjah. Kita pun tak tahu macam mana. Dan memang kita dah cuba pelbagai. Tetapi tetap begitu. Adakah salah kita dan sebagainya? Tapi para penonton ini kita akan jumpa. Bukan hari ini. Kalau Ustaz dah jawab ni, merasa minta balik lagi kan. Okey. InsyaAllah terima kasih Ustaz. Dan para penerbit, ingat simpan ini mempunyai tajuk tu bagaimana untuk kita mendidik anak di usia yang orang kata yang bukan takat melentur buluh dah ni, dah jadi buluh, bukan masa rebung. Okey, insya-Allah Ustaz, terima kasih banyak atas segala ilmu, atas segala perkongsian Ustaz. Insya-Allah barakallahu fiik, jazakallahu khairan katsira. Dan para penonton, seperti biasa kita akan berehat seketika, namun sebelum itu seperti mana kita maklum sudah 63 tahun kita merdeka, dan adakah kita pernah terfikir bahawa keamanan, kemakmuran yang kita nikmati hari ini adalah hasil, adalah pengorbanan perwira negara yang mempertahankan negara. Dan saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita sama-sama menyumbang ke tabung pahlawan sekarang, yang mana insya-Allah barangkali sedikit sumbangan kita mempunyai makna yang besar bagi mereka. Jom kita saksikan bingkisan yang disediakan.